puasanya. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Apa khabar hari ni? Baik. Okey, jadi mula sekali terima kasihlah sebab datang seperti yang telah kita janjikan lah untuk temu janji pada hari ini. Okey, ini adalah sesi kita yang kedua dan Ana adalah anak pada Encik Syafiq dan Puan Samilah lah yang baru datang hari ni. Minggu lepas tak ada kan? Okey, jadi saya akan beritahu balik dah sedikit persuturan tentang sesi kaunseling kita ni. Okey, sesi kita akan berlangsung selama 30 hingga 40 minit. Dan setiap apa yang kita bincangkan pada hari ini adalah menjadi rahsia antara kita saja. Tetapi sekiranya ada perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada sebuah pihak anda ataupun diri saya terpaksa melaporkan perkara tersebut kepada pihak yang berwajib. Okey. Okey. Macam mana anda hari ni? Semua okey ke? Nampak macam agak tegang. Okey. Okey, Puan Mimi okey? Okey, saya nak tanya, setakat ni bagaimana dengan perkembangan keluarga anda setelah sesi pertama? Saya rasakan keluarga saya berada dalam suasana yang agak tegang pada waktu ini. Okey. Di rumah suasana seperti suram kan. Tak ada suasana yang macam happy-happy antara ahli keluarga. Saya rasakan ada masalah antara mak saya dan anak saya kerana mak saya masih belum dapat menyesuaikan keadaan dengan suasana di US dan anak saya tak yang sering diganggu dia punya privasi. Okey. Puan Samilah nak cakap apa? Itulah, sejak kehadiran mak saya rasa tak seronok. Sebab dia selalu take over, macam mengawal keadaan kat rumah. So menyebabkan memang hubungan kami tak macam dulu lah sejak kedatangan dia. Ya, Ana? Saya pun rasa macam tu jugalah sebab masalah yang selalu dialami oleh kita orang adalah bila nenek tak ikut apa yang saya nak. Okay, kalau kata pagi-pagi tu biasanya kalau saya akan makan bacon, telur kan, macam western. Tapi sekarang nenek selalu buat nasi lemak ke koci, nasi lemak ke koci. Dia sama je dan she keep force me to eat that every morning. So I feel like Okey. Jadi saya nampak ialah keadaan macam agak tegang lah juga ya. So, Puan Mimi, awak daripada tadi diam je dan banyak mendengar. So, saya percaya awak sebenarnya memang orang yang penting dalam family awak. Jadi, Puan Mimi boleh bagi tahu tak perasaan Puan Mimi sekarang? Apa yang Puan Mimi rasakan? Saya rasa sedih lah. Saya pindah ke sini, benda yang tak biasa dengan saya, benda yang saya tak pernah hadapi, lain, situasi yang lain, budaya yang lain. Jadi saya cuma nak bawa budaya kat Malaysia tu ke sini. Tapi saya tengok anak-anak saya, cucu saya semua tak nak terima benda tu. Apa? Saya masak nasi lemak boleh. Saya nak diorang rasa budaya Melayu tu. Jangan, kenapa perlu agung-agungkan sangat benda yang kat sini, makan benda yang kat sini. Apa salahnya kita makan benda-benda Melayu, masakan Melayu? Saya tak faham kenapa diorang tak boleh nak terima benda ni. Saya sedih lah bila saya tak ikut, marah, masam muka dengan saya.
perasaan saya sedih. Okay. So Puan Mimi agak bersedih lah sekarang Okay, saya nak tanya pada Cik Syafiq lah satu soalan yang mungkin Cik Syafiq rasa macam pelik sikit. Okay, cuba bayangkan malam tu Cik Syafiq tidur dan pada esok harinya keajaiban telah berlaku. So tiada masalah yang berlaku dalam keluarga Cik Syafiq. So bagaimana Cik Syafiq merasakan bahawa keadaan telah berbeza? Apa yang menunjukkan bahawa hari itu adalah hari keajaiban? Mungkin saya akan berasa lebih tenang dan relax. Dan saya tak perlu risaukan tentang keadaan mak saya yang tak selesa di rumah di US ni. Dan mungkin saya tak perlu risau dia punya masalah untuk tidur malam tak boleh. Dan suasana rumah mungkin agak tenang dan tak ada ketegangan yang berlaku dalam rumah. Okay. Lagi? Mungkin perjalanan hari yang berlaku nampak normal. Kami akan makan sarapan pagi sama-sama. Pagi-pagi semua pulang kabut untuk ke kerja. Anak saya ke college. Kecuali mak saya lah duduk di rumah. Kami mungkin ada sedikit conversation antara masing-masing. Dan dia nampak macam smooth saja, tak ada masalah yang berlaku. Okay. So kita boleh nampak lah kalau betul-betul berlaku keajaiban tu, keadaan akan lebih baik. Betul tak? Betul. Semua setuju kan? Ana ada bagi dari Ana pula macam mana sekiranya berlaku? Kalau bagi diri saya, mungkin saya akan bangun pagi dengan rasa sangat gembira dan turun makan seperti yang saya nak. Ada orange, ada susu, ada bacon, ada pie, semua yang saya biasa makan lah. Dan saya pergi sekolah, pergi college. Sebelum tu akan salam dengan nenek dulu kan. Kira macam biasa, say good morning apa semua tu. Tak seperti yang selalu berlaku kat sini. Macam mana kalau hari tersebut Puan Mimi masakan yang sama, adakah Ana rasa okey ataupun masih nak memberontak? Saya memang takkan memberontak dah lah, sebab saya dapat apa yang saya nak. Dan saya takkan lawan cakap dia dah. Saya akan yelah, takkan buat apa yang tak elok lah. Sebab saya dapat apa yang saya nak setiap hari. Kerana makanan yang saya nak. So dia pun taklah mengganggu pribadi saya. Tak, masa bila saya dah kemas-kemas, saya akan, semua dia saya akan buat sendiri. That would be great. Yes, saya setuju. Saya nak tanya Puan Mimi lah. Cuma Puan Mimi bayangkan, seandainya hari mereka tu adalah esok, apa yang Puan Mimi rasa Puan Mimi boleh lakukan supaya ada perubahan dalam keluarga Puan Mimi? Mungkin saya boleh mulakan dengan masak makanan kegemaran cucu saya, apa yang dia nak. Instead of nasi lemak dengan kuih kuci, makanan yang pedas-pedas, makanan yang Malaysia, mungkin saya boleh cuba sandwich, telur, ikan. So kalau betul nenek buat macam tu, apa yang anda rasa? Saya gembira dan saya janji saya tak akan lawan dan cakap dia lepas ni. Dan saya akan bangun pagi, saya akan kemas bilik saya seperti yang saya akan buat. Susah tak bagi Puan Mimi nak adapt dengan benda tu, untuk melakukan perkara tu? Memang agak susah lah. Sebab saya ni dah berumur 68 tahun. 68 tahun saya hidup bercara budaya Malaysia. Saya dah biasa dengan budaya Malaysia. Bila saya nak kena ubah benda tu, memang susah lah untuk saya untuk ubah. Cara makanan saya, cara budaya saya nak ubah, nak ikut cara budaya barat daripada timur.
But I will try. Okay, nanti kita cuba, nanti kita akan bagi task. Tapi sebelum tu saya nak tanya lagi soalan kepada Puan Mimi. Puan Mimi ada tak kawan daripada Malaysia yang menghadapi situasi yang sama dengan Puan Mimi, tapi dia dah boleh cope dengan keadaan tu? Ada kawan yang saya kenal waktu kami gathering buat perjumpaan untuk memang rakyat Malaysia lah, rakyat Malaysia. Saya ada dah berjumpa gathering yang macam tu. Puan Maria. Oh, Puan Maria. Jadi memang dah lama kenal ke? Kami kenal kat sana lah, baru kenal kat situ. Selalu Masa berhubung gathering. tak dengan Puan Maria? Selalu juga kami selalu kongsi cerita, sebab saya pun selalu cerita masalah saya kan, apa yang saya rasa, macam mana saya nak tak selesanya saya berada di negara orang. Dan saya memang cerita dengan dia sebab saya rasa dia faham, sebab dia menghadapi situasi yang sama macam saya kan. Okay, tapi yang kita tahu, saya tanya tadi, Puan Maria kiranya dah cope lah dengan situasi kat sini kan. So pernah tak Puan Mimi tanya dia macam mana dia handle benda tu, situasi tu? Ada. Saya ada tanya. Dia cakap dia memang banyak libatkan diri dengan aktiviti-aktiviti luar. Maksudnya dia tak adalah duduk rumah. Dia involve lah dengan community kat luar, pergi buat aktiviti sama-sama. Dan kata dengan cara tu dia rasa dia boleh adapt dengan budaya yang baru, yang berbeza dengan budaya selama ni yang dia ikut lah. Puan Maria pernah ajak tak Puan Mimi untuk ikut sekali? Benar. Memang dia selalu ajak. Setiap kali dia pergi gathering, dia ajak lah saya pergi sama-sama. Jadi Puan Mimi ikut tak? Tak. Kenapa Sebab saya tak nak dah duduk rumah. Saya macam-macam kerja dah saya buat kat rumah. Saya tak larang nak keluar. Saya dah keluar rumah, saya dah masak untuk anak cucu saya. So saya rasa macam masa saya dah banyak habis kat rumah. So kenapa saya nak pergi luar? Saya tak larat. Saya pun dah umur 68 tahun, bukannya orang muda. Oh my god, Grandma. You have to be socialized. Make some fun with your friend Auntie Maria, right? So tak perlulah buat kerja-kerja ni semua. Kita orang boleh buat benda tu. So just keluarlah, ambil angin sikit, buat aktiviti-aktiviti yang elok supaya nenek lebih kuat, energize. Macam biasa. Yes, that's right lah. That's why I love you. Okay. Mak, kalau mak keluar dengan Puan Maria, saya akan rasa sangat, sebab sejak mak ada, mak selalu ambil peranan saya. Mak masak, mak buat tu, mak buat ni, sampai saya rasa saya tak boleh nak menjalankan tanggungjawab dengan baik. Sebab ya, semuanya mak nak buat. Sampai saya sendiri macam tak ada peluang nak buat semua tu. So kalau mak keluar dengan Puan Maria, mak keluar dengan kawan-kawan yang lain, saya ada ruang dan saya ada peluang lah untuk menjadi macam dulu, untuk buat kerja. So yes, that's why sebab sejak mak datang saya rasa macam sangat tak selesa. Should be like that. Mak, sebenarnya kami semua ni sayang kat mak. Mak jangan fikir bukan. Kami ada untuk mak sebenarnya. Tapi kadang-kadang mak kena juga bergaul dengan kawan-kawan mak. Okay, saya nampak lah memang mereka semua sayang dekat Puan Mimi. Dan Puan Mimi memang sangat penting dalam kehidupan diorang semua. Puan Mimi rasa membantu tak kalau Puan Mimi cuba ikut Puan Maria? Membantu tak? Mungkin sebab saya tengok dia pun boleh cope dengan situasi kat sini kan. So saya rasa kalau saya ikut dia pergi mana aktiviti luar ke, mungkinlah saya boleh adapt dengan budaya baru kat sini. Macam itulah. Saya rasa Mungkin Puan Mimi boleh cuba untuk ambil masa sikit bergaul dengan orang luar. Jangan sentiasa duduk di rumah, kan? Betul tak? Melihat situasi kat luar mungkin dapat lebih memberi keselesaan lah kepada Puan Mimi kan.
Okay, saya nak tanya Puan Mira, ada apa lagi tak awak boleh tolong mak awak untuk adapt dengan situasi? Untuk tolong sebenarnya tak ada masalah, sebab sebenarnya saya sayangkan dia kan, dia mak mertua saya, so bersamaan dengan dia mak saya. So apa yang saya boleh tolong, saya nak sangat mak saya faham saya. Maksudnya kalau dalam kerja rumah tu tak adalah dia seorang yang nak buat, sebab kalau saya nak tolong, dia tak bagi peluang untuk saya tolong. So kalau dia buat kerja rumah tu, kalau boleh saya pun nak sama-sama buat dengan dia, so kita boleh spend time together, tak ada rasa macam jarak sangat antara kami. Lepas tu kalau dia nak pergi mana-mana, contoh kalau nak keluar jumpa Puan Maria ke, of course saya akan hantar dia. Kalau nak pergi keluar, pergi supermarket ke, saya boleh teman dia, hantar dia, supaya yes, we can improve our relationship lah. Saya rasa itu sangat membantu pada Puan Mimi. Puan Mimi rasa macam tu? Ya. Jadi saya rasa saya tak kesorangan kat sini. Sebab sebelum ni kalau ni lah, orang tak nak ikut cakap saya, tak nak ikut apa yang saya nak buat kat rumah ni. So mungkin kalau dengan perubahan yang sikit tu saya boleh buat. Ya. Okay. Jadi sebenarnya saya tengok keluarga Encik Syafiq tidaklah menghadapi masalah yang terlalu besar. Cuma dari pihak Puan Mimi sendiri lah agak susah nak adapt kan. Tapi dari segi hubungan dan komunikasi, saya rasa semuanya okey. Cuma saya ada mendapat sedikit maklumat lah daripada Puan Samira dan Encik Syafiq. Ana ni macam suka melawan sikit lah cakap nenek Ana ni kan. So bagaimana lepas ni tindakan Ana? Tindakan saya, okay, memanglah saya suka melawan cakap nenek sebab dia tak ikut apa yang saya nak. Okay, kalau nenek ikut apa yang saya nak, saya takkanlah melawan cakap nenek dah. Saya ikut je apa yang dia buat. Macam tu lah. Betul ke? Boleh tak anda lakukan benda tu? Okay, saya akan cuba benda tu. It's not possible, right? Yes. So saya rasa sekiranya anda berjaya buat benda tu, ialah satu perubahan yang sangat besar lah kan? Yes, of course. So anda mungkin akan try je lah. Ada cara apa-apa tak untuk cuba tidak melawan cakap nenek anda? Mungkin tak ada. Saya akan jadi seperti remaja yang biasa, di mana pagi-pagi saya akan say good morning, have morning kiss, right? Salam. Dan nenek selalu cerita yang dekat Malaysia, kalau pagi-pagi sebelum pergi mana-mana ke apa, kita akan bagi salam, kebersalaman apa semua. Dan rasa benda tu lah yang saya akan buat. Sebab okay, nenek dah tak marah saya apa semua, so saya akan bagi kerjasama lah seperti apa yang nenek nak juga. Slap compromise. Okay. Oh, saya impress. Kiranya anda tahu jugalah tentang adat orang Melayu kan? Of course saya tahu. Saya tahu nenek saya dari Malaysia kot. Mestilah saya tahu. Okay. I'm impressed. Wow. Okay, wow. Okay. Jadi sebenarnya saya tengok Puan Mimi menghadapi masalah yang agak katakanlah dalam untuk adapt dia punya diri dengan keadaan kat US ni. Jadi sekarang ni saya akan tanya start daripada awak semua, daripada 1 skala hingga 10, pada skala mana awak semua kesanggupan awak semua nak bantu Puan Mimi supaya dia boleh adapt dan hidup dia lebih gembira dekat US ni. For me 1 until 10. Yes, 1 tu paling rendah, 10 tu paling tinggi. Okay, setakat mana skala kesanggupan awak untuk tolong nenek awak sendiri supaya dia boleh get a better life here? Maybe 9. 9? Okay. Sure. 9 should be good. 9, right? How about you, Mom? I think it's good. Okay. Of course, because she's my mom.
So I will 10 Okay, 10. Highest skills. because actually I really love her. So kalau macam yes, then so that saya akan tolong dia banyak cara lah untuk supaya dia boleh yes, dia takkan lupakan untuk culture Malaysia, tapi at the same time dia boleh adapt juga dengan cara kami kat sini. Okay, kalau Cik Syafiq pula macam mana? Actually, I have no problem with my mom. Okay, saya percaya tu sebab kat sini pun memang kita boleh nampak Encik Syafiq tidak banyak isu, hanya berdiam dan mendengar, dan saya percaya memang hubungan Encik Syafiq dan Mak Syafiq sangat baik. Cuma masalah sedikit berlaku bila Puan Mimi tak dapat nak adapt dengan situasi kat sini. Tapi Encik Syafiq memang sanggup bantu Mak Syafiq sendiri kan? Yes. Okay, so tadi kita dah dengar skala yang anda semua berikan. Anda 9, 10 dan Cik Syafiq saya pasti 10 kan? Yes. Because she's your mom. It will be 10. Yes. Okay, I'm so proud of you. Okay, saya nak tanya, daripada skala yang telah awak semua nyatakan tadi, tinggi kan, apa yang awak akan lakukan untuk bantu dia? Dan bagi tahu skala tu mesti ada step yang akan nak buat, nak tolong. Macam mana nak tolong nenek awak untuk adapt situasi kat sini? Apa yang awak boleh lakukan? Yang saya boleh lakukan, mungkin saya akan bangun pagi, tolong nenek masak, masak bacon of course. And sometimes mungkin saya akan cuba untuk makan nasi lemak and kuih koci. Okay. And then pagi-pagi saya akan terus kemas bilik saya, make it more neat, right? Okay. So that grandma would not feel sad at me. I think that will help her, right? Is it good, grandma? Ya, very good. Saya rasa tu dah cukup baik untuk bantu saya adapt dengan situasi kat sini. Puan Semira, apa yang akan awak lakukan? Okay, apa yang saya akan lakukan dengan mak, kalau dari segi buat kerja rumah, saya harap mak tak adalah macam okay, you tak boleh, so biar I je yang buat, biar mak je yang buat. So, kalau boleh kita buat sama-sama kerja rumah. And kalau nak masak tu, of course saya pun pandai buat nasi lemak juga kan. So kita akan masak sama-sama dengan Ana. So benda tu kita boleh improve slowly, but in a nice way lah antara kita. Okay, lagi? Ya, kalau mak nak keluar, saya ada masa dan saya akan hantarlah. So kalau supaya mak tak rasa keserongan kat rumah, macam kami kerja, anak belajar kan. So kalau ada masa tu pun kita akan spend time together. Kalau mak nak keluar mana-mana, just call me and I will send you. Mungkin kita boleh pergi theme park kan? Memang dah tu dah. Oops. Okay, mungkin ada cadangan tempat lagi baik kan. Tapi at least find some time lah untuk keluar dengan Puan Mimi, bawa dia untuk kenal tempat ni supaya dia boleh adapt dengan lebih baik. I will train her. Okay, for sure. I know you are a good son. Yeah. Okay. Jadi saya percaya anda semua setuju sebenarnya. Memang anda semua tak ada masalah sangat kan. Masalah yang kita hadapi ni tak adalah besar sangat. Betul tak Puan Mimi? Awak setuju dengan apa yang saya cakap? Saya tak rasa bahawa saya ada masalah. Sebab Kan? we care of each other. Kami sayang antara satu sama lain. Cuma mungkinlah saya punya tak boleh menerima budaya kat sini mungkin mendatangkan sikit masalah lah. Tapi bukanlah masalah besar saya rasa. Dan saya memang kagum dan saya dapat lihat lah setiap daripada awak semua memang saling menyayangi. Cuma Puan Mimi perlukan sedikit masa untuk lebih adapt. Baru 2 tahun kan, insyaAllah.
lagi lama duduk sini? Tetap. Mungkin akan lama kan. Saya ada satu task lah untuk diberikan kepada awak semua. Tas yang tak berat, simple je. It's about Miracle Day. Okay, so tasnya adalah setiap daripada awak semua akan memilih satu hari miracle secretly, tak ada orang yang tahu. Faham tak? Hanya awak sendiri yang tahu. So in the morning tu awak akan bangun dan contohnya awak telah memilih hari ini adalah sebagai Miracle Day. So hanya awak yang tahu dan awak akan bertindak different on that day. Faham tak? So nanti mungkin sebagai contoh, Ana esoknya adalah hari miracle untuk Ana. So nanti Ana akan lebih baik dengan nenek Ana. Ana akan makan apa yang dimasakkan. So nanti mungkin nenek pun akan perasan perubahan yang Ana lakukan. Dan saya rasa benda tu akan sangat membantu. Slowly nenek pun akan realise bahawa Ana is coping with the situation. Cuba nak faham dia. Dan mungkin next week tu pula, atau hari apa-apa je, pemimpin pula yang pilih hari miracle. So apa yang pemimpin akan buat? Pagi Mungkin masak makanan kegemaran anak. So anak pula akan lihat, okay, my grandma is different today. So anak pun akan realise, okay, lain. Dan mungkin keadaan tu membantu boleh sama-sama saling melihat perbezaan lah. Dan insyaAllah akan slowly jadi better. Okay, so each one of you kena pilih lah hari tu. Nanti saya akan tanya balik bagaimana perkembangan. Tak sebenarnya sehari. Kalau macam kalau nak buat 2 hari pun boleh juga. Boleh. Sebaiknya bagi dia berterusan. Okay. I will try. Okay. I hope you will try the best. All of you try the best. Jadi ada apa-apa lagi tak untuk diceritakan atau tanya? Tak ada. So saya harap apa yang kita bincangkan hari ini, langkah-langkah yang telah kita nyatakan tadi, awak semua boleh cuba lakukanlah yang terbaik untuk membantu Puan Mimi supaya dia dapat adapt dengan keadaan di sini. So saya rasa sesi kita setakat ini je. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi hadapan. Okay, dan saya akan bertanya tentang tas yang saya berikan. Okay? Okay. Thank you. Thank you.